yang berbunyi, Assalamualaikum doktor. Apakah pandangan Assalamualaikum. doktor mengenai setengah umat Islam yang menolak vaksin atau lebih dikenali sebagai anti vaksin? Daripada penonton kita yang bernama Najwa Farhana. Silakan doktor. Kita sudah jawab tentang masalah vaksin ini. Tidak ada, kita tidak boleh kata bahawasanya vaksin ini Islam telah mewajibkan ambil vaksin, kerana bukan masalah vaksin. Masalahnya Islam mewajibkan kita mengelakkan diri daripada bahaya yang petik yang tadi saya sebut. Kalau kita ada alternatif lain yang memang benar, alternatif itu bukan igawan kita, bancuh daun pegaga minum kata hilang, tak ada. Benda yang memang fact dapat menghalang ancaman, maka kita tak apalah, kita ada ganti. Tapi apabila kita tidak ada ganti, kita kena mengambil langkah-langkah yang menyelamatkan diri daripada binasa. Macam saya sebut tadi, kita tak boleh mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Kalau benda tu belum berlaku, kita jangan campakkan diri ke dalam kebinasaan. Sebab itu timbul fatwa bahawasanya supaya kita ambil vaksin. Bukan kerana vaksin, tapi kerana nak mengelakkan bahaya tu. Tapi kalau bahaya telah berlaku, kita telah cuba ambil vaksin dan berlaku juga. Itu macam saya bagi tahu yang bahagian kedua tadi, kita tak cari penyakit, penyakit datang juga. Setelah penyakit itu datang juga, kita ada pilihan. Kita nak teruskan berubat pun boleh, kita tak mau terus berubat pun boleh. Disebabkan hadis seorang wanita hitam yang datang kepada Nabi SAW, dia masru'ah, dia jadi hilang ingatan dia macam histeria lah. Nabi kata kepada dia, in syi'ti da'autullahu an yashfiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika kau mau, aku doa pada Allah supaya Allah menyembuhkan engkau. Jika engkau mau, engkau sabar, bagi engkau syurga. Jadi Nabi bagi peluang untuk dia, Nabi nak doa pada dia supaya dia sembuh. Tapi dia kata, bal sabart, bahkan aku, bal asbiru, bahkan aku akan bersabar. Maka dia mengambil langkah bersabar, dia tidak ambil langkah penyembuhan. Maka scholars di dalam Islam menyatakan bahawasanya seseorang yang ditimpa penyakit boleh mengambil untuk tidak mau berubat jika itu hanya berkaitan diri dia. Kita sakit kepala, kita tak pergi hospital. Kita tak berdosa kalau kita tak menyebabkan masalah pada orang lain. Tetapi masalah dengan wabak, bila awak tak ambil penyakit, bukan masalah awak saja sakit. Dia akan merebak kena kepada orang lain pula. So awak telah membawa penyakit kepada orang lain. Dan awak telah menyusahkan orang lain. Maka itu menjadi satu dosa. Kerana kita telah bukan membahayakan diri kita, membahayakan orang lain. Maka dengan sebab itu timbul isu vaksin ini untuk mengelak prevention ini. Untuk mengelak penyakit ini berlaku dan dia tersebar. Satu. Maka dengan itu, kalau kita tak ada alternatif yang lain, kita wajib ambil. Kedua, Nabi SAW menyuruh kita taat kepada pemerintah di dalam perkara yang tidak maksiat, sekalipun kita tak suka. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bima'siyatin. Seorang muslim wajib dengar dan wajib taat selagi mana dia tidak disuruh pada benda yang maksiat. Yakni dia mesti taat, patuh kepada pemerintah selagi mana arahan pemerintah tidak against benda yang diarah oleh Tuhan. Maka dengan itu dia wajib taat. Apabila pemerintah kata ambil vaksin untuk menyelamatkan rakyat. Kerana kalau kita tak ambil, kita pergi duduk dalam satu pulau. Pulau tu kita seorang saja, tak campur dengan orang, tak apalah. Kita tak ambil, kita duduk di kampung. Kita pergi ke kedai. Kemudian kita pergi ke masjid. Kemudian benda tu tersebar. Kita menyusahkan. Pemerintah mewajibkan benda yang benar. Bila kita tidak melakukan hal itu, maka kita berdosa kerana kita tidak mentaati pemerintah dalam perkara yang benar. Kita boleh tak taat pemerintah kalau benda tu salah. Tapi kita kena taat dalam benda yang benar. Maka dengan itu, oleh kerana itu sesiapa yang anti vaksin ini, kalau dia mempengaruhi orang lain sehingga orang lain jatuh sakit dengan seruan dia yang salah, dia menanggung dosa di sisi Tuhan kerana dia telah menyebabkan orang lain jatuh ke dalam kesakitan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, satu orang yang cedera di kepalanya, dia wajib mandi kerana dia berjunub.
Tapi dia kepalanya cedera. Dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, aku patut mandi ataupun tidak? Aku berjunub. Maka sahabat-sahabat yang jawab itu, orang yang jawab pada dia tu, dia tidak cukup knowledge dia. Dia kata kau kena mandi lah. Mana boleh? Kau tak mandi, kau berjunub, kau kena mandi. Dia mandi. Kemudian dia mati. Bila dia mati, berita tu sampai kepada Nabi SAW. Nabi kata, qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Allah membunuh mereka. Ala inna shifa'ul 'ai as-su'al. Tidakkah mereka tahu bahawasanya ubat kepada kebodohan itu? Tak reti itu. Tanya. Yakni tanya fakta yang betul. Sedangkan mereka tak bunuh. Mereka hanya bagi pendapat. Tapi pendapat yang membunuh. Kerana pendapat itu dia mandi dan dia mati. Nabi kata qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Allah membunuh mereka. Yakni Allah ambil tindakan pada mereka. Dengan tindakan. Sebab itu mereka yang memberikan pandangan tentang vaksin dan seumpama berhati-hati. Jika kerana pandangan yang diberikan itu menyebabkan budak-budak. Dulu ramai budak-budak kena balik penyakit-penyakit cacar dan seumpamanya. Kerana ada orang bagi tahu bahawa tak perlu vaksin. Kemudian mak bapak pun tak ambil. Akhirnya kenalah anak-anak tu penyakit ni. Sedangkan telah terhapus. Dan kalau ada orang terkena kerana di atas petua anti vaksin ini, saya bimbang mereka termasuk dalam maksud hadis Nabi. Mereka telah membunuh orang. Sehingga menyebabkan orang lain mati. Terima kasih.